Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammi bi khair. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang telah mereka beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ini ada suatu perasaan, suatu penyakit ghillan. Jadi suatu perasaan dan penyakit dinamakan kedengkian. Dan kedengkian itu kami tujukan lillazina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Lembut, Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan satu doa yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran, yaitu doa supaya kita pada hari ini dalam nak menuju kepada kasih sayang dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dapat tidak untuk kita membersihkan hati kita daripada perasaan yang dinamakan sebagai ghil. Ghillah iaitu bermaksud kedengkian, dendam, hasad dengki, yang mana perkara tersebut sedikit sebanyak akan membakar segala kebaikan yang pernah kita laksanakan ketika mana kita duduk di dalam dunia ini. Maka seorang penyair pernah menitipkan satu syair yang mana beliau menyebutkan dalam syairnya, isbir ala qaidil hasud fa inna sabraka qatilahu an-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Seorang penyair pernah bersyair satu perkataan ataupun dua bait syair yang menyentuh mengenai perasaan dengki dan juga dendam ataupun hasad, yang mana beliau menyatakan di dalam syairnya, isbir ala kaidil hasud, bersabarlah kamu terhadap tipu daya hasad dengki. Fa inna sabraka qatiluhu, sesungguhnya kesabaran kamu pasti akan membunuh hasad dengki tersebut. An-naru ta'kulu nafsaha, dan kata penyair, api tersebut ataupun api dengan istilah neraka, dia akan membakari, dia akan memakan diri kamu. Illam tajid ma ta'kulu, sekiranya dia mendapati ataupun dia tidak mendapati
selain daripada apa yang nak dibakar. Bermaksud penyair nak menyebutkan bahawasanya di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, kesabaran adalah merupakan suatu makanan. Kesabaran adalah merupakan suatu perisai dalam nak menangkis tipu daya, hasad, dengki yang telah dihiasi oleh syaitan di dalam hati manusia sekiranya tidak ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu penyair mengatakan, isbir ala kaidil hasud, bersabarlah kamu terhadap tipu daya yang telah dibina oleh hasad dengki. Kerana kesabaran tersebut, kata penyair, bahawasanya dia akan membunuh kedengkian-kedengkian yang ada. Nabi sebut kesabaran tersebut merupakan sebahagian daripada iman. Ini berarti segala-galanya kembali kepada iman. Inilah yang kita akan kupaskan pada tengah hari ini, bahawasanya hasad, dengki, dendam, khianat, perkara-perkara ini dia tidak akan ada di dalam jiwa dan juga diri umat mukmin. Maka benda itu akan menyebabkan, yakni apabila dia tidak ada perasaan yang bersifat mazmumah ini, menyebabkan dia mudah untuk mendapat kasih sayang dan juga mendekatkan diri ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya, kata pengarang, di antara kasih sayang yang ditanamkan dalam hati orang mukmin ialah bebas daripada iri hati ataupun dengki. Yang mana dengan iri hati ataupun dengki, perkara tersebut akan menyebabkan cahaya iman ini semakin lama semakin pudar. Maka apabila seseorang mukmin memiliki perasaan iri hati ataupun dengki ataupun hasad, maka ketika itu keimanan ataupun cahaya keimanannya semakin lama semakin pudar, kerana hatinya akan bergolak dan berasa tak cukup dan tak puas hati, sentiasa bersifat sedemikian apabila ada saja benda yang lebih kepada orang yang didengkinya. Kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak kecil, walaupun dia tidak memahami konsep dengki tersebut, tapi bukannya satu perkara yang buruk, tetapi itu adalah merupakan satu fitrah yang anak-anak kecil yang tidak tahu membezakan di antara baik dan juga buruk, yang dinamakan sebagai mumayyiz. Maka contoh, abang bila dapat mainan walaupun sebesar peluru, adik pula dapat lebih besar daripada peluru, lebih seinci je, diukur pula. Mana boleh mak, abang dapat lebih, adik dapat lebih seinci, abang dapat kurang seinci. Kalau dia faham inci, diukur. Mana boleh ni, sepatutnya kepala patung dia lebih tinggi, abang punya lebih tinggi. Mana datang perasaan tersebut? Kerana ketika itu dia tidak tahu apa-apa. Dan macam mana hasad dengki ini boleh timbul? Apabila perasaan dinamakan sebagai kifayah, iaitu berasa cukup ataupun qanaah, berasa cukup, tidak ada dalam diri manusia. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila ditanya mengenai apakah yang dimaksudkan dengan takwa, 4 perkara menjadi ciri-ciri ketakwaan yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, yang sering kita ungkapkan dalam siri-siri kuliah kita. Al-khawfu minal jalil, yang pertama, kamu kena takut kepada pencipta. Takut kepada Allah Ta'ala ini bermaksud kamu melaksanakan ketaatan dan kamu tinggalkan segala larangan. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, kamu beramal praktik dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Praktik, bukan hanya sekadar kamu baca Al-Quran, tapi kamu faham, kamu amal, bahkan kamu sampai dan kamu praktikkan perkara tersebut dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil, kamu berasa cukup, berasa senang dengan benda yang sedikit, yakni kamu berasa ini merupakan bahagian dan rezeki aku, kamu rasa cukup, bersyukur. Maka ketika itu, mana mungkin kamu akan merasakan suatu perasaan iri hati dan dengki pada orang yang mendapat lebih sedikit daripada kamu. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wasti'dad li yaumil rahil, kamu buat persediaan untuk kamu beralih ke alam yang lain, yakni alam barzah ataupun alam kiamat nanti. Maka di sini Sayyidina Ali sebut 4 perkara, sekiranya ada dalam diri umat Islam, ada dalam orang mukmin, maka dia sudah melengkapkan ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sebagai permulaan kita pada tengah hari ini,
bahawasanya hasad ini dia akan makan kebaikan. Begitu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mafhumnya. Sesungguhnya perasaan hasad ini akan membakar dan juga makan segala perkara-perkara yang baik yang pernah kita laksanakan dalam kehidupan diri kita. Maka cuma ada kriteria yang perlu kita sentuh. Sesungguhnya hasad ini, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia mula tidak akan berlaku kepada dua situasi. Maknanya kita boleh berhasad dengki dalam dua situasi yang dibenarkan di dalam agama. Yang Nabi SAW menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak dikira sebagai hasad itu pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahum Allahu malan fasalatahu ala halakatuhu fil haqq. Yang pertama kata Nabi bahawasanya seorang lelaki yang telah diberikan suatu harta, maka dia menguruskan harta tersebut di dalam jalan kebenaran. Maka ketika itu perlu kita dengki dengan orang macam ni. Maksudnya dia menggunakan harta, menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan melalui jalan yang hak. Contoh hari ini kita lihat orang lain bersedekah, maka kita merasa iri hati, dan iri hati tersebut kita akan bersungguh pula kita akan bersedekah. Maka dibenarkan di dalam agama. Orang pemurah hari ini beri rezeki, beri makanan, berbuah rambut bulan Ramadan, kita rasa nak juga buat benda tersebut. Boleh dengki. Ini dengki dalam kebaikan. Ya, ini kamu buat kerana kamu merasa hasad dengki, kerana kamu jealous dia boleh buat amal, dan sedangkan kamu mampu tapi kamu tak nak buat, maka boleh dengki dan sehingga melahirkan perasaan untuk beramal. Yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua kata Nabi, seorang lelaki yang didatangkan kebijaksanaan, ya ini ada ilmu, ada pengetahuan, ada agama, kemudian dia gunakan ilmu dan agama tersebut pada waktunya dan juga tunaikan haknya, dan juga dia didik orang supaya apa yang ada dalam ilmu tersebut dimanfaatkan, maka benda ini boleh didengki. Kita berasa dengki dengan orang alim, bukan kita nak jatuhkan dia, tapi berasa Allah, bila aku nak alim, maka kita pula belajar. Bila kita belajar, kita pula sampaikan kepada orang lain. Maka dengki ini dibenarkan oleh Nabi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak dikira sebagai hasad dengki pada dua situasi. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bi ana'ul laili wa ana'un nahar. Bahawasanya antaranya lain pula, kata Nabi bahawasanya boleh kamu berhasad dengki apabila kamu berdepan dengan seorang lelaki yang mana Allah Ta'ala datangkan kepadanya Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran tersebut sepanjang malam dan juga sepanjang kehidupannya, maka kamu kena dengki dengan orang jenis macam ni. Kenapa? Kerana dia dapat ataupun dia gunakan Al-Quran untuk mendirikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Boleh dengki dengan. Erti kata yang lain pada hasad dengki ni, kita boleh berhasad dengki dengan kebaikan ataupun apa-apa yang orang buat baik dengan tujuan untuk kita fastabiqul khairat. Berlumba-lumba pula kita kena buat benda tu. Bukan kita dengki dalam keadaan kita cuba untuk menjatuhkan dan sebagainya. Contoh, kita tengok orang tu pemurah, maka kita pun sedekah. Tapi sedekah kita tu, kita nak bagi tahu bahawasanya dia sedekah RM5, aku sedekah RM5.50, lebih 50 sen. Kita pula kat orang. Itu tak boleh. Bukan melahirkan kebaikan, tetapi melahirkan hasad. Buat kebaikan kerana hasad, kerana dengki. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Pengarang mengatakan bahawasanya orang yang beriman, dia tidak mempunyai perasaan dengki kerana kedengkian itu, seperti mana yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu penyakit daripada penyakit-penyakit yang timbul dalam sesebuah kaum, yang mana penyakit itu juga menimbulkan juga suatu bahaya terhadap diri manusia sendiri. Cuba kita hari ini ada perasaan dengki, rasa boleh senang hidup. Tengok kawan lebih, kadang-kadang kawan pakai stokin pun kita rasa dengki. Tengok stokin ada nama, rasa dengki. Kita jadi orang yang dengki, dia memberikan kesan kepada tubuh dalam keadaan dia tak senang hidup. Pantang tengok orang lebih, rasa hati, tak sedap hati, balik kena beli. Sebab itu pada hari ini kita lihat bahawa perangai penyakit hasad dengki ni menyebabkan seseorang tu dia tak senang hidup apabila dia berdepan dengan situasi orang yang didengki.
Tapi sebaliknya, apabila dia berdepan orang yang tak ada perasaan hasad dengki, bila berdepan pula dengan situasi yang mana kawan kita yang pedengki tersebut, dia berdepan berasa tak senang duduk, bagaikan cacing kepanasan, kita duk relax. Kenapa kamu jadi masalah? Biarlah dia. Dia nak kahwin dua, silakan. Dia mampu. Ya, contoh, kahwin dua ni sensitif. Ya, dia mampu, silakan. Dia nak pakai kereta lebih daripada satu, pulang. Itu kemampuan dia. Mungkin daruri, rumah dia pun boleh bawa kereta, dia boleh bawa kereta. Contoh, situasi tersebut, kadang-kadang orang, tengok si fulan, gaji gini-gini, bulan, pokai. Dia tak senang ni, kita pun rasa. Dan kamu kenapa tak rasa nanti? Dia ada ganggu kamu, dia minta duit dari kamu? Tak ada. Dia ada melanggar hak Tuhan dan juga hak manusia? Tak ada. Dia ambil duit halal? Halal. Dan tu dengan berdengki? Tak boleh lah, saya tak boleh tengok. Apa maksud dia? Dia dah tak tenang. Bila tak tenang, dia rasa tak senang hati. Akhir sekali dia akan lafazkan benda tu. Bila lafaz, kita akan nampak bahawa sikap tersebut adalah merupakan perasaan. Maka sebab itu juga dalam bab dengki ni tuan-tuan, kita lihat hari ini apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Santau, khianat, zalim, apa lagi, sihir. Apa benda-benda ni? Benda-benda ni adalah merupakan hasil daripada dia ada perasaan dengki, perasaan tak senang hati. Yang mana kadang-kadang kita tengok dalam drama, TV dan sebagainya. Memang benda ini realitinya sudah berlaku. Tapi bagaimana kita nak pupuk? Itulah kita bahaskan pada hari ini. Yang mana ayat surah Al-Ahzab merupakan doa yang mana Allah Ta'ala ajar supaya kita amal dalam diri kita, supaya kita tidak ada perasaan tersebut. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan jadikan hati kami ini Tuhan ada ghil, ada perasaan dengki, ada hasad lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, kerana hasad tersebut ataupun hasad yang ditujukan kepada orang mukmin dan sebagainya, maka mohonlah pelindung daripada kamu wahai Tuhan. Perkara yang seterusnya, kata pengarang, orang beriman dia tidak ada perasaan dengki kerana dia mencintai dan menyukai kebaikan untuk seluruh hamba Allah SWT. Berapa dia nak rasa dengki? Kerana orang yang boleh buat benda tersebut, orang yang beramal, sebenarnya kita juga boleh beramal. Ada satu hadis yang panjang, yang mana seorang sahabat ataupun sekumpulan sahabat tak puas hati dengan ahli dusur. Ahli dusur ini adalah sekumpulan para sahabat, yang mana dia juga seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia boleh berqiyamul lail, boleh buat ibadah yang lain, semua boleh. Tapi bezanya di kalangan sahabat, ada yang fuqara wal masakin, ada orang miskin. Tapi di kalangan sahabat lalu bertemu, wahai Nabi, kami ini puasa seperti mana golongan mereka puasa. Semayang pun serupa juga. Hari ini ada beza ke? Orang kaya dengan orang miskin ke semayang? Ada? Orang miskin semayang 4 rakaat, orang kaya sikit semayang 2 rakaat. Sebab dia dah kaya, berasa berkaya, buat 2 rakaat. Tak ada. Secara asas tidak berlaku. Dan mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Tak. Tetapi kata sahabat, mereka juga bersedekah, tapi sedekah dengan harta yang hebat-hebat. Kami ni boleh sedekah apa? Kami fuqara dan juga masakin. Lalu Nabi kata bahawasanya, adakah kamu menyangka sedekah itu merupakan menggunakan material? Sedangkan Nabi kata bahawasanya likulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali kamu bertasbih mensucikan Tuhan, itu merupakan sedekah. Walikulli takbiratin sedekah. Kamu bertakbir Allahu Akbar, sedekah. Walikulli tahlilatin sedekah. Kamu bertahlil la ilaha illallah, sedekah. Begitu juga dengan perkara-perkara yang dinamakan sebagai fadail a'mal yang disebutkan, dikira sebagai sedekah. Kerana itu merupakan sedekah yang umum pada semua manusia. Begitu juga kata Nabi, kamu mendatangi isteri juga dinamakan sedekah. Sahabat terkesima, adakah dalam urusan tersebut pun dikira sebagai sedekah wahai Nabi? Nabi berkata, apakah pandangan kamu sekiranya seseorang mendatangi perempuan dengan menggunakan jalan haram, adakah dikira sebagai haram? Haram. Kalau benda yang haram ini Allah Ta'ala bagi balasan, apatah lagi benda yang baik, kenapa Allah Ta'ala tak bagi balasan? Persoalan yang Nabi timbulkan. Maka di sini kita lihat bahawasanya segala asasnya manusia di dalam dunia pada hari ini yang bernama mukallaf, bernama Muslim, dia berhak mendapat apa yang hamba Allah Ta'ala yang lain boleh dapat. Tak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala yang ni kaya, dia hanya akan dapat ataupun dia boleh peroleh benda-benda yang kamu tak boleh dapat. Tak ada. Seperti mana hadis yang kita sebutkan pada minggu lepas,
Sesungguhnya kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Tuhan Allah Ta'ala tak akan lihat pada jasad kamu, wala ila suwarikum. Begitu juga dengan rupawan kamu, handsome, rupawan, kaca, menarik, dah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi lihat pada hati kamu. Yang dilihat pada iman kamu, lihat pada tingkatan amal kamu. Maka di sini bila mukmin merasakan bahawasanya dia ada hak, dia juga boleh melaksanakan apa yang orang lain boleh buat, maka dia tidak berasa nak dengki. Sebab tidak ada hak eksklusif bagi orang yang lain. Dia boleh buat dan kita tak boleh buat. Maka buat apa kita nak berasa dengki dengan orang yang lain apabila dia melaksanakan kebaikan dan dinamakan sebagai hasanah. Dan orang lain boleh bersedekah, kita boleh sedekah. Orang lain boleh menyumbang, dia boleh menyumbang. Orang lain boleh berjuang, kita pun boleh berjuang. Tak ada halangan, buat, tak ada masalah. Siapa halang? Tak ada halang, maka buat. Bila kamu buat, dia akan memadamkan perasaan kita. Dan bila kamu meletakkan dalam hati, dalam minda kamu bahawasanya aku berhak juga buat, kerana Allah Ta'ala akan nilai apa yang aku buat. Bukannya Allah Ta'ala telah eksklusifkan bahawasanya amalan ini hanya untuk golongan-golongan yang tertentu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan kamu telah melimpahkan rezeki terhadap siapa yang dikehendaki, dan juga siapa yang diberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan batasannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan sesungguhnya dia tahu dan juga memerhatikan setiap hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala dah bagi. Bila Allah Ta'ala dah bagi, tak pula kepada kita nak terima ataupun tidak. Maka selayaknya ketika itu tidak perlu kita meletakkan perasaan khianat, perasaan dengki, perasaan hasad terhadap apa yang Allah Ta'ala telah berikan, kerana masing-masing berhak untuk memilikinya. Tetapi terpulang kepada diri kita, sama ada untuk kita melihat ataupun kita mengambil, ataupun kita biarkan ianya berlalu tanpa kita ambil perkara tersebut. Dan perkara seterusnya, pengarang menyatakan dengan jelas berdasarkan daripada hadis dan juga Al-Quran, nas-nas yang kita terangkan tadi, bahawasanya orang mukmin dia pula tidak akan merasa gembira apabila seseorang mukmin yang lain diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka sama suka, duka sama duka. Itu maksudnya. Iaitu apabila orang mukmin mendapat kesenangan, kegembiraan, kita meraihkan kegembiraan dengan cara yang dibenarkan dengan Islam. Apabila mendapat musibah, kita pun meraihkan simpati bahawasanya ini adalah merupakan musibah juga kepada kita. Itu yang disebutkan dalam hadis bahawasanya mukmin lil mukmin, mukmin bagaikan mukmin tersebut apabila dicubit ataupun berlaku kesakitan dan juga berlaku cubaan, maka dia akan berasa keseluruhan jasad mukmin yang lain. Apa maksud dia? Inilah yang kita sebutkan pada hari ini. Kita merasakan simpati dan juga derita kepada rakan-rakan kita yang berlaku peperangan, yang berlaku penindasan, yang berlaku dalam pergolakan dalam negara-negara Islam maupun di mana-mana negara yang ada pada hari ini. Dan jangan kita fokuskan hanya bulan puasa. Selalu kita fokus bulan puasa, kita mengenang balik nasib golongan Palestin, mengenang golongan Syria, golongan yang ada di Mesir yang berlaku penindasan, apakah nasib mereka bulan Ramadan. Kita fikir Ramadan, bulan lain tak fikir. Tidak sebegitu. Umat Islam hari ini, mukmin sepatutnya dia memikirkan perkara-perkara tersebut, supaya kita lihat bahawasanya tanggungjawab kita adalah tanggungjawab bersama. Maka apa yang kita boleh sampaikan, kita sampaikan. Dan yang terakhir yang kita boleh sampaikan, doa. Doa silahul mu'min, bahawasanya doa itu merupakan senjata orang mukmin dan sebagainya. Dan yang terakhir sebagai penutup, bahawasanya Nabi SAW mengajar kita di dalam doa supaya kita merasakan bagaimana perasaan kita apabila kita ini menerima suatu pujian ataupun suatu bala. Maka mukmin yang lain akan merasakan kesyukuran sekiranya mendapat perkara yang baik, dan merasakan suatu perasaan simpati apabila merasakan benda itu ataupun orang mukmin yang lain kena terhadap musibah tersebut. Dan doa ini telah dicatatkan dan disusun atur oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna ada dalam Al-Maqsurat yang dinamakan doa ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamd wa lakal syukr. Ni amalkan
Setiap kali mana kita habis wirid dalam subuh, begitu juga ketika mandi asar, kita akan dapat. Dan benda ini benda maksud yang memang dicatatkan dalam hadis sahih dan sebagainya. Wahai Tuhan, ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahdi min khalqik, apa yang ada padaku dan engkau atau pada salah seorang daripada hamba engkau, semua itu daripada engkau sendiri, dan engkau sendiri yang tidak mempunyai sekutu. Sebab itu puji dan syukur hanyalah kepada engkau. Maksudnya, apabila suatu nikmat yang dapat dalam diri kita dan dapat daripada orang mukmin yang lain, kita rasa gembira, bukan kita rasa sesak hati, kerana benda itu daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala miliki, dan Allah Ta'ala bagi sebagai pinjaman. Dan sekiranya mendapat musibah juga, itu daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi kepada kamu supaya nak lihat bagaimana kamu urus atau musibah tersebut. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kepada kita, apabila apabila kamu ditimpa suatu musibah, orang mukmin apabila ditimpa dengan suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ini daripada Allah Ta'ala dan kami akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sinilah Islam nak ajar kepada kamu bagaimana kamu nak baiki perkara-perkara yang boleh mendatangkan perasaan hasad dan juga dengki. Yang mana perkara tersebut kita tutup pada petang ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan dia lebih suka untuk menjadikan kamu ini bermusuh dan juga menjadi seorang yang bergaduh. Maka didatangkan perasaan-perasaan sedemikian yang kita sebutkan tadi. Maka berjayalah syaitan apabila mereka ataupun syaitan cuba mengadu domba dan juga melagakan kita di antara kita dan juga orang mukmin yang lain dengan perasaan-perasaan yang kita sebutkan sebentar tadi. Wa naktafi bihadzal qadar. Sekadar itu saja untuk tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang kita bahaskan pada hari ini sedikit sebanyak akan cabut dari diri kita. Sekiranya ada perasaan khianat, dengki dan juga iri hati yang tidak patut di dalam agama, maka sedikit sebanyak akan cabut dari diri kita dan akan membuahkan hasil cahaya keimanan. Moga-moga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada sekelumit pun dalam perasaan kita terhadap orang lain, iaitu perasaan hasad, dengki dan juga iri hati dan sebagainya. Wa naktafi bihadzal qadar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan salatu subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.